Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini adalah minuman kesihatan EM Drink. EM Drink ini minuman kesihatan yang dapat membina imun badan kita untuk melawan penyakit-penyakit. InsyaAllah kita berikhtiar dan Allah lah yang menyembuhkan. Tempatkan 50 orang di atas bukit Jabal Ar-Rumat tu. Ya, Rasulullah tempatkan 50 orang di atas sana. Ya, kerana bukit itu cukup strategik. Bukit yang cukup tinggi, strategik. Jadi Rasulullah memberi pesanan kepada 50 barisan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh. Rasulullah berkata kepada mereka, jika kamu melihat kami beroleh kemenangan, jangan turun kepada kami. Jika kamu melihat kami dibunuh sekalipun, jangan turun kepada kami. Jika kamu melihat mayat-mayat tentera Islam dimakan oleh burung-burung sekalipun, jangan sekali-kali kamu meninggalkan tempat kamu. Itu pesanan Rasulullah kepada 50 barisan pemanah yang Rasulullah tempatkan di atas bukit yang cukup strategik. Jadi, peperangan ini berlaku pada waktu pagi, lepas daripada solat subuh. Ya. Adapun tentera musyrikin seramai 3,000 orang. Ya, dan juga 200 barisan berkuda tentera musyrikin itu mereka datang dari arah depan sana. Ya, mereka datang dari arah depan sana. Jadi pertempuran ini berlaku sebanyak 2 kali. Pada sebelah pagi pertempuran itu berlaku di kawasan inilah. Ya, kawasan yang kita duduk sekarang, yang kita pijak sekarang ni, tanah yang kita pijak sekarang ini, di sinilah berlakunya pertempuran itu. Jadi pada pusingan pertama kerana kegagahan orang Islam, tentera-tentera Islam yang mana mereka berjuang, mereka berperang, mereka nak mati. Takut tak berperang dengan orang nak mati? Orang ni berperang tak nak mati, tapi orang Islam berperang nak mati, mereka nak syahid. Jadi kerana keberanian mereka, kehebatan tentera-tentera Islam ini, maka mereka pada permulaannya mendapat kemenangan. Ya, mendapat kemenangan, mereka mengkucak-kacirkan barisan tentera musyrikin. Maka akhirnya tentera musyrikin berundur. Ya, mereka berundur. Dan ketika itu Khalid Al-Walid ni, dia belum masuk Islam. Dan Khalid Al-Walid ni memang dia bijak. Seorang panglima yang memang cukup bijak, baik ketika Islam maupun lepas dia masuk Islam. Jadi dia memimpin 200 barisan berkuda, namun dia tak dapat ikut serta dalam pertempuran. Disebabkan apa? Disebabkan barisan pemanah 50 orang itu sentiasa panah ke arah tentera berkuda dia. Sokongan daripada barisan pemanah itu menyebabkan mengkucak-kacirkan barisan tentera musyrikin itu. Okey. Jadi pertempuran yang pertama, barisan tentera musyrikin kucak-kacir dan mereka meninggalkan pertempuran. Dan Rasulullah SAW, sahabat-sahabat yang ada di sini, ya, kemudiannya mereka berundur juga. Ya, mereka berundur, ada kubu-kubu-kubunya, mereka duduk, ya, cuba melihat situasi apa yang akan berlaku selepas itu. Jadi pertempuran itu berhenti agak lama. Berlaku pada waktu pagi sampai ke sebelah petang. Jadi bila sebelah petang tu, maka Rasulullah pun keluar daripada kubu. Rasulullah keluar daripada kubunya, Rasulullah meninjau apakah tentera musyrikin ini masih ada lagi ataupun dah balik ke kota Mekah. Ya? Bila Rasulullah keluar dengan beberapa orang sahabat Rasulullah keluar sebelah petangnya, maka sahabat yang ada 50 orang di atas bukit itu, mereka menyangka bahawa peperangan telah berakhir. Kita biasa dengar sejarah sahabat-sahabat bila pihak musyrikin tinggalkan medan pertempuran, sahabat-sahabat pun turun berebut harta. Betul tak? Itu yang kita dengar. Tetapi itu adalah merupakan satu fitnah kepada sahabat-sahabat Nabi. Ya? Itu adalah merupakan fitnah yang mana sahabat-sahabat Nabi ini mereka bukan sebenarnya turun kerana harta, tetapi mereka menyangka mereka memang salah lah kerana melanggari perintah Nabi. Nabi kata jangan turun walaupun apa berlaku selagi tak diperintahkan. Tetapi mereka turun itu bukan kerana berebut harta, tetapi mereka turun kerana menyangka peperangan telah berakhir, kerana masa menunggu terlalu lama. Jadi bila sahabat-sahabat turun, seramai lebih kurang 40 orang meninggalkan Jabal Ar-Rumat tu, yang tinggal hanya 10 orang sahaja. Jadi bila turun 40 orang, waktu itu Khalid Al-Walid
Khalid ni memang bijak. Dia memang cukup bijak. Ya, dia telah mengerahkan tentera berkuda dia seramai 200 orang ni. Bila dia tengok tentera Islam dah tinggalkan tempat yang strategik tu, maka dia pusing Bukit Uhud yang kita tengok sepanjang 7 km ni. Dia pusing dari arah belakang. Dia pusing dari arah belakang, kemudian dia serang saki baki tentera Islam yang masih berada di atas Jabal Ar-Rumah tu. Bila dia dah dapat merampas Jabal Ar-Rumah, maka ketika itulah Khalid Al-Walid menyeru kepada tenteranya yang dah meninggalkan medan pertempuran ni, yang dah duduk jauh ni, supaya datang balik. Dan ketika tentera musyrikin datang balik ke medan pertempuran ini, maka waktu itulah tentera Islam dikepung. Daripada arah atas dan juga daripada bawah, hingga tentera Islam tersepit. Namun Rasulullah SAW bijak, tuan-tuan. Ketika Rasulullah, tentera Islam telah dikepung, maka Rasulullah telah undur. Rasulullah telah undur ke pinggir Uhud. Kerana bila tentera Islam berundur, maka serangan itu hanya datang daripada satu sudut sahaja. Sebelum ini datang daripada depan dan belakang. Namun Rasulullah undur. Namun waktu itu memang tentera Islam berada dalam keadaan kacau bilau dan amat kucar kacir lah. Bila Khalid Al-Walid dah berjaya merampas Jabal Ar-Rumah, apatah lagi Mus'ab bin Umair yang pegang panji Islam. Bila Mus'ab bin Umair ini berjaya dibunuh oleh pihak musyrikin mereka attack Rasulullah. Tujuan mereka datang kali ini nak bunuh Nabi. Itu tujuan utama mereka. Jadi bila Mus'ab bin Umair yang mereka menyangkakan bahawa Nabi yang pegang panji Islam tu, maka telah tersebarlah berita bahawa Nabi telah gugur. Nabi telah wafat. Maka ketika tersebarnya berita bahawa Nabi telah wafat, Nabi telah syahid, maka waktu itu sahabat makin lemah semangat. Ada yang berlari balik ke Madinah. Ada yang menyerah kalah dan seumpamanya, sehingga kan menyebabkan 70 orang tentera Islam telah gugur syahid di medan pertempuran inilah. Namun Nabi SAW menyebut ketika berlakunya pertempuran tu, sewaktu Nabi di-attack cukup hebat oleh pihak musyrikin ini, Nabi kata, aku melihat 11 orang sahabat Ansar. Orang Ansar ni, mereka menjadikan diri mereka sebagai perisai melindungi baginda Nabi SAW. Dan kemudiannya Nabi kata, aku telah melihat Nusaibah, seorang wanita Ansar. Wanita Ansar yang bernama Nusaibah ni, dia, Nabi kata, ketika aku berpaling ke arah ke kanan dan ke kiri, aku melihat Nusaibah terus bertempur mempertahankan aku. Ketika dilihat pada jenazah Nusaibah ni, ada 70 liang luka pada tubuh badannya kerana mempertahankan baginda Nabi SAW. Dan Nabi terpaksa berundur, sampailah Nabi naik di satu tempat yang mana ada gua di sebelah sana. Di belakang rumah ni ada satu gua. Satu gua tu, di situlah Nabi naik di situ dan Nabi membersihkan luka dia. Nabi bersihkan luka dia, yang mana sampai sekarang ini saya pernah sampai dekat gua tu tapi tak dapat masuk dalam. Kat luar saja ada bau wangi. Ada bau wangi yang mana mereka menyatakan bau wangian itu datangnya daripada kesan darah baginda Nabi SAW. Wallahu alam. Tapi memang ada wangi. Saya sampai pada waktu malam duduk kat situ, waktu angin bertiup, rasa bau semerbak datang daripada arah gua tu. Jadi berkenaan dengan peperangan ini, siapa yang menang? Siapa yang menang? Kemenangan sebenarnya tidak berpihak sepenuhnya pada pihak musyrikin Mekah. Walaupun hakikatnya kita melihat mereka menang, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya. Pertama sekali, tujuan mereka datang nak bunuh Nabi dan mereka tak berjaya bunuh Nabi. Yang keduanya, mereka datang kerana nak tawan kota Madinah dan mereka tak berjaya menawan kota Madinah. Namun di pihak muslimin memang ramailah yang gugur syahid pada peperangan itu, yang mana Nabi berkata ketika Uhud ini, sahabat-sahabat Nabi berperang sampai ada yang terkeluar biji mata. Sahabat yang terkeluar biji mata ni datang jumpa pada Nabi, Nabi masukkan balik biji mata tu. Dan bagaimana kalau kita lihat lagi sejarah, antaranya yang gugur syahid di sini adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ni adalah bapa saudara Nabi yang tuanya lebih 2 tahun daripada Nabi. Dan dia merupakan seorang yang Nabi amat sayang. Nabi amat
mencintai Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Hamzah bin Abdul Muttalib ni dia dibunuh oleh seorang yang bernama Wahsy. Wahsy ini adalah seorang hamba yang diupah oleh Hindun binti Utbah. Pada peperangan yang pertama dalam Islam, peperangan pertama dalam Islam iaitu peperangan Badar, Hamzah bin Abdul Muttalib telah membunuh bapa dan abang. Ya, bapa dan abang Hindun binti Utbah ini. Jadi Hindun berdendam kepada Sayyidina Hamzah, maka diupah hambanya yang mahir dalam melontar lembing untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Jadi ketika peperangan sewaktu berlakunya pertempuran Uhud ini, Wahsy dia berkata, aku mengikori ke mana sahaja Hamzah pergi. Jadi bila aku dapat peluang, aku telah melontar lembing itu. Lembing itu betul-betul tepat kena dada Sayyidina Hamzah, tembus ke belakang. Lalu Sayyidina Hamzah pun gugur syahid. Kemudian setelah Sayyidina Hamzah gugur syahid, datang pula Hindun binti Utbah ni, ya, kepada jasad Sayyidina Hamzah, ya, lalu dibelahnya dada Sayyidina Hamzah dengan tujuan nak ambil hati Sayyidina Hamzah, nak makan hati Sayyidina Hamzah. Sebab apa? Sebab dia nak tahu jenis manusia apa berani sangat Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ni memang cukup berani. Ya, memang cukup berani sehingga Nabi memberi gelaran dia Asadallah, Asada Rasulillah. Asad tu singa, tuan-tuan. Ya, Nabi memberi gelaran singa Allah, singa Rasulullah. Agak-agak manusia jenis apa ni yang sampai dapat gelaran singa ni? Ya, singa ni memang binatang yang jenis cukup berani lah. Ya, dan diberikan gelaran keberanian itu kepada Hamzah. Asadallah, Asada Rasulillah. Singa Allah, singa Rasulillah. Jadi ketika Sayyidina Hamzah, ya, jasadnya cuba dimakan, dimamah oleh Hindun binti Utbah ini, namun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Hindun kerana tak mampu nak memamah hati Sayyidina Hamzah ini, maka dirosakkannya tubuh badan Sayyidina Hamzah. Yang mana keadaan jasad Sayyidina Hamzah memang cukup menyedihkan. Ya, ketika berlaku berakhirnya pertempuran. Ya, bila berakhirnya pertempuran, dekat sebelah malamnya, tentera musyrikin dah berundur pulang, maka Rasulullah pun waktu itu mencari-cari di mana Sayyidina Hamzah. Ya, diperhati-hatikan tentera yang hidup ni tak nampak pun Sayyidina Hamzah. Maka Rasulullah pun datang kepada dia mencari sehinggalah Rasulullah jumpa jasad Sayyidina Hamzah. Dan pada waktu Rasulullah melihat jasad Sayyidina Hamzah, tuan-tuan, ya, Rasulullah cukup sedih kan apa yang diperlakukan kepada jasad bapa saudaranya. Ya. Lalu dalam keadaan Nabi sedih yang amat tu, Nabi mengalirkan air mata dan Nabi berkata, lan asaba bimislika abadan. Tidak akan berlaku lagi kejadian seumpama ini selama-lamanya. Ya. Kemudian Rasulullah muliakan bapa saudaranya Sayyidina Hamzah ini sehingga diberikan gelaran Sayyidus Syuhada, iaitu penghulu kepada segala orang mati syahid. Ya, penghulu orang mati syahid adalah Sayyidina Hamzah. Sehingga kan Rasulullah muliakannya lagi, yang gugur syahid selama 70 orang. Dan Sayyidina Hamzah ini disolatkan sebanyak 70 kali. Ya, diletakkan jasad Sayyidina Hamzah, dibawa syahid, seorang yang syahid, Sayyidina Hamzah disolatkan. Kemudian dibawa yang lain, Sayyidina Hamzah tetap disolatkan. Sebanyak 70 kali Sayyidina Hamzah disolatkan. Betapa sayangnya Rasulullah kepada bapa saudaranya ini. Dan kalau kita lihat di hadapan kita ni, ini adalah makam syuhada, ya, yang mana di dalam ni ada 70 orang syuhada. Dan batu nisan yang dapat kita lihat tu, ada 2 batu nisan, ada macam makam tu. Maka makam itu adalah kepunyaan Sayyidina Hamzah satu, dan satu lagi adalah Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy iaitu panglima tentera pemanah yang Rasulullah tempatkan di atas bukit tu. Dan sebelum itu, sebelum mereka syuhada ini yang berada di sini, sebelum itu mereka adalah di kawasan masjid sana. 40 tahun. Mereka gugur syahid pada tahun 3 Hijrah. 40 tahun selepas itu, iaitu pada tahun 43 Hijrah, berlakunya banjir besar di kawasan Uhud ini. Maka disebabkan banjir besar, maka dipindahkan jasad-jasad syuhada itu di tempat sekarang ini. Inilah janji Allah, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat,
bal ahya'un walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kamu yang tidak merasainya. Dan ini janji Allah terbukti benarnya. Syuhada dah gugur syahid 40 tahun. Namun tahun 43 Hijrah berlakunya banjir besar. Ketika jasad-jasad dipindahkan, keadaan mereka tak berubah langsung. Bagaimana mereka gugur syahid, begitulah keadaannya. Malah ketika itu ada sahabat yang mengenali Sayyidina Hamzah. Diangkatnya jasad Sayyidina Hamzah, tangan Sayyidina Hamzah yang menutup dengan luka yang kena tombak tu, maka tangan itu teralih sikit dan daripada situ mengeluarkan darah seperti orang yang hidup. Inilah janji Allah kepada mereka yang berjuang di jalannya, bahawa mereka ini tidak mati bahkan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tuan-tuan, kenapa pada hari ini kita berada di sini? Kenapa kita berada di sini? Kita datang ke sini bukan sekadar untuk bergambar. Kita datang ke sini bukan sekadar untuk melihat pemandangan, tuan-tuan. Kita datang di sini adalah kerana kita disuruh oleh Rasulullah SAW. Nabi seringkali datang ke Uhud ini. Ya, Nabi di Madinah tu, Nabi orang Madinah di Madinah, Nabi seringkali datang ke Uhud ini dan memberi salam kepada asyuhada di sini dengan lafaz assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Salam sejahtera di atas kesabaran kamu dan nikmatilah sebaik-baik tempat tinggal. Itu salam dan doa mereka, doa Rasulullah kepada mereka yang gugur syahid di sini. Dan Nabi kata apa? Nabi kata kamu bagi salam kepada asyuhada ini, mereka di hari akhirat akan menjadi saksi kepada Allah, akan memberitahu kepada Allah bahawa kita datang ke sini. Kita datang dan memberi salam kepada mereka. Dan amat sedihlah, ya, amat sedih dan rugilah, dan terlalu rugi dan amat rugilah bagi jemaah-jemaah umrah yang mana mereka menyatakan saya dah pernah pergi dulu umrah, dah datang ke Uhud, tak nak datang. Jadi rugi kalau macam tu. Oleh itu ingat tuan-tuan, hari ini Allah izinkan kita, kalau lain kali tuan-tuan datang umrah pun datang lagi ke Uhud ini. Kerana bila kita bagi salam pada mereka, mereka akan jawab salam kita. Itu janji Rasulullah. Dan apa yang Rasulullah sampaikan pada kita adalah benar. Ya? Jadi insya-Allah sebentar lagi kita akan bagi salam kepada asyuhada. Saya akan pimpinkan bacaan salam dan doa itu. Tuan-tuan boleh ikut saya dari belakang. Sebelum itu juga saya nak maklumkan, selain daripada kita datang melihat perjuangan sahabat-sahabat, bagaimana susahnya mereka, ya, untuk menyebarkan agama Allah ini, ya, untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah, maka kita pada hari ini tuan-tuan, kita dapat Islam begitu mudah, betul, dan kita merasai menikmati kemanisan iman dan Islam itu mudah. Namun ingat tuan-tuan, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, sejauh mana sumbangan kita kepada agamanya ini. Kita jangan ingat Islam kita itu sempurna dengan solat kita, dengan puasa kita, dengan sedekah kita. Sekarang ini contohnya di China, Uyghur, umat-umat Islam sekarang diseksa, dibunuh, dibuat berbagai-bagai. Ya? Apa perasaan kita terhadap mereka? Sebelum ini, saudara-saudara kita di Palestin, ya, di Suria, dibunuh, disembelih, ya, dianiayai, dizalimi. Apa perasaan kita? Apa sumbangan kita kepada mereka? Yang itu kita kena ingat. Kalau mungkin kita tak mampu berjihad, pergi berjihad bersama mereka, tak mampu nak pergi, nak bagi sumbangan anggota badan kita, tenaga kita untuk mereka. Kita tak ada duit, tak mampu nak bersedekah untuk mereka. Tapi pernahkah kita mendoakan mereka? Sekiranya doa pun tak mampu kita bacakan doa untuk mereka, tak mampu nak minta dengan Allah keselamatan, kesejahteraan saudara-saudara kita, ingatlah tuan-tuan, kita tak akan selamat. Di hari akhirat nanti Allah akan tanya itu. Oleh itu jadikanlah ziarah kita hari ini merenungkan kembali bagaimana sukarnya Nabi SAW nak menyebarkan agama Allah ini. Oleh itu dalam doa kita jangan dilupakan saudara-saudara kita yang nasibnya kurang baik daripada kita. Doakan keselamatan mereka insya-Allah. Jadi insya-Allah selepas daripada saya baca doa dan salam, kita
kita ambil gambar sekejap. Dan saya izinkan untuk tuan-tuan dakilah. Ya, dakilah Jabal Arumat tu. Cuma berhati-hatilah. Bila tuan-tuan berada di atas Jabal Arumat tu, cuba merenung ke arah depan ni dan cuba feel, pejam mata. Pejam mata dan hayati bagaimana pertempuran yang berlaku sehinggakan baginda Nabi SAW mendapat kecederaan di dalam peperangan. Tuan-tuan, ketika Nabi mendapat kecederaan, berdarah pipi Nabi, ya, Nabi jatuh ke dalam lubang berkali-kali, ya, ketika Nabi di attack hebat oleh pihak musyrikin. Dan bila selesai daripada pertempuran itu, sahabat datang mengurumi Nabi. Ya, sahabat berkata, "Ya Rasulullah, engkau ada doa yang mustajab. Doa saja. Angkatlah doa. Nescaya Allah akan hancurkan musuh-musuh kita." Tapi apa yang Rasulullah jawab? Rasulullah kata, betul, setiap daripada seorang Rasul ada doa mustajab untuk mereka. Tetapi doa ini aku simpan untuk kamu dan untuk umat-umatku yang akan datang. Doa ini aku simpan untuk aku berikan syafaat kepada mereka di hari akhirat kelak. Itulah betapa sayang dan cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Pernah satu ketika di Uhud, di kawasan Madinah ini, di bumi Madinah ini, Nabi berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Nabi mengalirkan air mata. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Nabi kata apa? Nabi kata, "Aku rindukan saudara-saudaraku." Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah?" Nabi kata, "Kalian adalah sahabat-sahabatku. Manakala saudara-saudaraku, mereka yang beriman selepas, mereka yang mencintai aku, beriman kepadaku selepas ketiadaanku. Mereka tak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman, sayang pada aku, rindukan aku sebagaimana aku rindukan mereka." Itulah kita. Ya, itulah kita yang Nabi sebutkan itu. Jadi mudah-mudahan dengan sebab kita sampai di bumi Madinah Al-Munawwarah ini, sebelum ini di hati kita tak rasa apa-apa pun pada Rasulullah. Ada tak rasa rindu pada Rasulullah? Betul rindu. Ada tak rasa sayangnya dekat Rasulullah, nak sangat kalau boleh berjumpa dengan Rasulullah? Ada tak macam tu? Kalau ada, Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, mintalah kepada Allah, "Ya Allah, Rasulullah sayangkan aku, Rasulullah sebut-sebut tentang aku, maka kau bagilah aku rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih kepada baginda Nabi SAW." Barulah kedatangan kita ke bumi Madinah ini ada kelebihannya untuk diri kita. Ya, jadi insya-Allah kita pergi ke hadapan, saya akan baca doa dan salam kepada syuhada. Dan ingatlah mereka akan pernah datang salam kepada mereka.